Coach Manzur Azwira ambil alih tugas ketua jurulatih daripada Thomas Ruka buat ketika ini. Ada tekanan, Coach? Sememangnya memang tekanan lah apabila saya cakap ni dia korang memangku jawatan lah sebagai ketua latih. Jadi dengan situasi sekarang untuk diri saya agak berada dalam keadaan yang sangat tekanan lah dengan situasi pasukan Pulau Pinang sekarang ni. Motivasi player ketika ini bagaimana, Coach? Saya rasa ada hikmahnya apabila kita bercuti hari raya. Orang kata apa, mood sebelum, bukan sebelum, selepas perlawanan dengan Pahang, situasi pasukan memang orang kata apa dalam keadaan yang sangat kurang baiklah kerana kita tidak mencapai kemenangan dalam 6 perlawanan sebelum ni. Jadi dengan cuti raya dan masa yang saya rasa Pulau Pinang ada sedikit masa yang lebih lah berbanding dengan pasukan-pasukan Liga Super lain kerana esok dan lusa dah ada perlawanan Liga Super untuk perlawanan ke-7 dan ke-6. Saya cuba tumpukan pastikan pasukan Pulau Pinang fokus untuk game akan datang ni bersama untuk bertemu dengan Kuala Lumpur. Dan yang paling penting suasana dalam pasukan, keserasian dan juga persefahaman di antara pemain saya cuba tingkatkan dan cuba bentuk semula agar pemain akan lebih fokus untuk bertemu dengan Kuala Lumpur City nanti. Statistik untuk semua aksi Penang FC musim ini sepanjang 7 perlawanan yang telah ditempuhi, hanya 1 kemenangan yang berjaya diraih, iaitu dalam saingan Piala FA. 9 gol dijaringkan sepanjang kempen mereka setakat ini, termasuk 4 menentang Bukit Tamun FC serta 9 pula jumlah gol yang bolos. Baiklah, kita bersama dengan Fadhirul Syuhaimi. Tuan punya laporan tadi. Apa khabar Fadhirul? Sihat? Baik, Dayang. Alhamdulillah. Masih lagi dalam mood beraya ya. Okey. Kita recap semulalah tentang laporan Fadhirul tadi, sebab kalau lihat kepada statistik pasukan Penang FC musim ini, 1 kemenangan je. So tugasan yang agak berat menanti Coach Manzur. So macam mana Fadhirul melihat kemampuan coach untuk memperbaiki kedudukan Penang FC, Fadhirul? Sebenarnya Dayang, sukar. Itu yang saya boleh gambarkan situasi yang dihadapi oleh Coach Manzur Azwira ini. Selepas pasukan lain sudah pun mengecapi kemenangan dalam saingan Liga Super musim ini, Penang FC muncul satu-satunya pasukan yang belum mencatatkan kemenangan dan selepas 6 perlawanan. Dan untuk makluman semua, Manzur Azwira ini bukan kali pertama tugasnya bersama Penang FC untuk menyelamatkan pasukan. Kalau diimbas kembali pada tahun 2019, Manzur dalam situasi yang lebih kurang sama apabila dia daripada pasukan Perlis ketika itu kembali ke Pulau Pinang bagi menggantikan jurulatih sebelum itu, Ahmad Yusof, dalam saingan Liga Premier. Ketika itu Penang FC, Pulau Pinang masa itu, belum lagi Penang FC, Pulau Pinang dalam keadaan bergelut untuk keluar daripada zon penyingkiran ataupun zon relegasi Liga Premier ketika itu, dan kehadiran Manzur pada ketika itu berjaya untuk mengekalkan Pulau Pinang dalam saingan Liga Premier musim 2020 dan seterusnya. Mereka muncul juara di bawah kendalian Manzur Azwira ketika itu, dan ini merupakan kali kedua sebenarnya Dayang untuk Manzur mengembalikan muncul sebagai penyelamat ataupun wira Penang FC kali ini. Apapun yang pasti, kata kuncinya ialah sukar buat Manzur Azwira kali ini. Tapi mungkin tidak mustahil. Okey, Fadhirul, kita kena realistik lah. Memang satu misi yang sukar, kita kena berpijak kepada realiti yang sebenar. So apa sasaran yang maybe kita boleh katakan yang logik lah diberikan kepada Manzur Azwira dalam saingan Liga Super untuk musim ini, Fadhirul? Okey, kalau boleh kita imbas terlebih dahulu, 6 perlawanan pada musim 2021 di bawah kendalian Thomas Ruka sebelum ini. Musim lalu, 3 kemenangan, 1 kalah dan 2 seri. Itu 6 perlawanan musim lalu, dan musim ini tanpa kemenangan. Dan untuk Coach Manzur, tiada KPI, itu yang saya difahamkan, tiada KPI untuk tempoh yang singkat ini, namun berdepan dengan KL City FC
pada 10 Mei ini mereka perlu sekurang-kurangnya meraih 1 mata. Dan seandainya menang, itu merupakan bonus dan moral booster buat pasukan. Dan saya juga sempat bertanyakan kepada Coach Manzo dalam temu bual tadi, adakah sukar untuk berdepan KL City? Jawapannya ya. Kita tahu dia pun sedar akan ketika ini mental ataupun motivasi pemain Penang FC sangat-sangat boleh dikatakan di bawah tahap yang rendah apabila gagal meraih sebarang kemenangan selepas 6 perlawanan. Namun mereka cuba untuk mencuri bangkit, untuk mencuri kemenangan ataupun sekurang-kurangnya 1 mata dalam perlawanan seterusnya pada 10 Mei ini berdepan KL City. Ya, betul. Okey, tapi Dayang yakin Coach Manzo mesti dah ada plan tersendiri untuk menyelamatkan pasukannya kan. Tapi maybe from perbualan Fadiul dengan Coach Manzo, ada tak dia mention anything tentang nak dapatkan player baru ke di transfer window nanti? Any names yang dia dah mention ke Fadiul? Okey, ini sebenarnya menarik Dayang. Pada 28 Mei ini secara rasminya akan dibuka jendela perpindahan kedua saingan Liga Malaysia 28 Mei sehingga 24 Jun. Itu yang ikutkan kalender yang ditetapkan oleh MFL. Dan seperti mana kita tahu ketika ini Penang FC menghadapi beberapa isu di bahagian pertahanan khususnya apabila ramai yang tidak puas hati dengan kehadiran tonggak pertahanan daripada Filipina iaitu Christian Rontini apabila dia tidak dapat memberikan standard quality import yang dimahukan oleh pasukan. Ketika ini apa yang saya boleh katakan, saya sempat juga tanya kepada Coach Manzo tadi bahawa mereka sudah pun merancang untuk membawa masuk berkemungkinan ini kemungkinan pemain lokal dan juga akan ada penukaran di bahagian pemain import ataupun kuota import. So dah ada nama rumours lah yang saya dengar, namun tidak boleh dikongsikan lah sebab ia masih lagi rumours, masih lagi kabar angin. Tapi apa yang pasti untuk jendela perpindahan kedua ini pasti akan ada nama baru, muka baru untuk skuad Harimau Kumbang di bawah kendalian Coach Manzo Azwira. Laju Coach Manzo ni buat kerja, masuk je terus kena buat planning nak ambil siapa, nak ganti siapa. Okey, Fadiul, sempat tak dapatkan reaksi ataupun pandangan daripada players tentang perubahan ini di awal musim? Saya sempat untuk bertanyakan melalui panggilan telefon kepada beberapa pemain dan mereka sebenarnya menyambut baik kehadiran Manzo Azwira sebagai pemain profesional. Mahu tidak mahu, mereka perlu kembali bangkit membuktikan kepada penyokong yang dahagakan, yang mendesak untuk mereka pamer aksi terbaik sekaligus mengembalikan Penang FC di landasan yang terbaik dalam saingan Liga Super musim ini. Kita harus ingat Penang FC ini tahun lepas top 3 Dayang. Bukannya kita boleh katakan bukannya calon-calon pasukan, tetapi musim ini permulaan awal ini kita nampak sedikit bergelutlah sehingga mereka berada di dasar liga di zon relegasi ataupun zon penyingkiran di pusingan awal Liga Super tahun ini Dayang. Tidak rasa macam agak terkejutlah melihat apa yang mereka lalui sekarang ni compare dengan apa pencapaian telah pun mereka peroleh last season. Tapi dari segi pandangan fans pula macam mana? Adakah mereka menerima perubahan ini ataupun menerima Coach Manzo ni dengan positif, Fadiul? Saya merasakan tindakan pengurusan Penang FC ini untuk merehatkan Coach Thomas Ruka ini adalah salah satu tindakan daripada selepas mendengar rintihan ataupun pandangan daripada penyokong mereka sendiri apabila selepas 6 perlawanan tidak ada kemenangan, hanya seri dan tewas. Dan mereka pastinya mengharapkanlah Coach Manzo dan juga barisan kejurulatihan lain antaranya Coach Chong Yifat mampu untuk memberikan satu sinar selepas Aidilfitri ini kepada pasukan. Dan suka saya kongsikan ketika ini bahawa Coach Manzo kalau seandainya diberikan peluang dan ruang untuk terus memikul jawatan ketua jurulatih ini, pemangku ketua jurulatih Penang FC ini, dia pada bulan 6 tidak akan bersama pasukan kerana bakal mengikuti kursus peringkat seterusnya lesen Pro A FIFA di Croatia dan Hungary selama 2 ke 3 minggu. So maksudnya mungkin selepas ini dalam perlawanan liga di bulan 6 Coach Chong Yifat akan ambil alih buat seketika sebelum kembalinya Coach Manzo bersama pasukan selepas selesai kursus kejurulatihan lesen Pro A FIFA. Dan makluman terbaru yang juga saya perolehi bahawa sudah ada
nama-nama jurulatih yang mula untuk menghantar resume kepada pihak pengurusan Penang FC untuk mengintailah mengisi kekosongan lah seandainya berlaku seandainya lah Thomas Truka meninggalkan pasukan. So nak tak nak kita kena tunggulah dan kita harapkan yang terbaik buat pasukan dan juga penyokong Penang FC. Okay. Thank you Fadhirul atas perkongsian anda. Memang mantap sekali. Dayang tak payah tanya banyak pun tapi Fadhirul dah kongsi macam-macam info dengan kita. Thank you sekali lagi and selamat Hari Raya. Jumpa lagi.